Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jadikan dirimu dalam golongan orang-orang yang benar, sehingga engkau akan diperlakukan sebagaimana mereka semua diperlakukan. Lazimkan dirimu menjadi benar dalam kata bicaramu dan tindak lakumu, dan bersabar dalam segala hal ehwalmu. Kebenaran itu ialah tauhid dan ikhlas serta tawakal kepada Allah Ta'ala. Hakikat tawakal ialah memutuskan dirimu dari segala sebab musabab dan kuasa-kuasa selain Allah, dan keluar dari berpegang kepada daya upayamu dan kekuatanmu yang bersarang di hatimu dan di kebatinanmu. Jika memang engkau mahu berhubung dengan Allah, hendaklah engkau putuskan segala perhubunganmu dengan yang selain Dia. Belakangkan dirimu dan mereka sekalian. Belakangkan segala yang ada supaya engkau bertemu dengan yang mengadakan. Selama engkau masih berhubung dengan dirimu dan mereka sekalian, jangan diharap engkau akan berjaya. Berdekatan diri dengan Allah tidak boleh campur dengan yang lain. Dari beratus ribu orang di antara kamu yang mendakwa memutuskan diri, barangkali seorang yang memahami apa yang aku katakan dan mengamalkannya. Yang selain itu akan berjaya di dalam naungan mereka yang tahu untuk mengambil berkat daripadanya dan duduk dengan mereka di majlisnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Yang pertama ialah sifat benar, as-sidqu ma'allah. Yang kedua ialah at-tawakkulu 'ala Allah, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga ialah memutuskan hubungan dengan makhluk dan dengan diri sendiri untuk benar-benar meletakkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut perkataan berlaku benar dengan Allah, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu benar dengan Allah, Allah akan benar dengan kamu. Para ulama menyatakan bahawa berlaku benar kepada Allah dalam 3 perkara. Yang pertama dalam perkara akidah dan i'tiqad. Perkara akidah dan i'tiqad, bahawa benar-benar kita mempertuhankan Allah. Ini dalam kata-kata dan doa kita, raditu billahi rabbah. Aku meredai Allah Tuhanku. Perkataan rabbah, yakni yang menguruskan aku, yang menentukan semuanya, qada dan qadar, kekuasaannya, hukum hakam dan syariatnya. Maka seorang yang benar dalam berakidah, dia tidak akan memilih yang lain. Hukum dan syariat, perintah dan larangan, suruh dan larang, semuanya mesti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang punya akidah yang benar mengetahui bahawa dia hidup dan mati kerana Allah. Dia mendapat sesuatu kerana kurniaan Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak mengurniakannya, maka dia tak akan memperolehinya. Siap berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka dia tak akan berlaku. Ini orang yang benar akidahnya secara umum. Yang kedua, as-sidqu ma'allah, benar dengan Allah dalam hal segala at-ta'at, segala ketaatan pada Allah. Dia jaga solat, dia jaga aurat, dia jaga puasa,
Pendek kata, seluruh perintah-perintah Allah dijaga dan seluruh larangannya dijauhi. Maka ini dipanggil as-sidqu ma'allah, benar kepada Allah dalam hal ibadat atau ketaatan. Baik, kita tak buat ibadat dalam keadaan malas-malas, sambil lewa, melepaskan batuk di tangga. Kita senantiasa bersungguh-sungguh. Seumpama seorang yang main bola, dia sungguh-sungguh main bola, walaupun kadang-kadang kita tengok tak ada piala pun ditawarkan. Tapi bila sebut main, dia main sungguh-sungguh. Dia berlari sampai habis masa. Tak ada lagi kita tengok orang main bola, dia pun tidur kat padang tu. Ataupun dia duduk, lepak, sembang. Mereka terus berdiri, berjalan, berlari, berdiri, berjalan, berlari. Tak ada seorang berhenti. Mereka satu mohlah, satu tempoh yang amat kecil, sekadar untuk menarik kembali nafas mereka. Tapi di padang bola tu, perumpamaan, tak ada orang akan duduk. Even keeper pun, ataupun harisul marma, penjaga gol, bola tak datang kat dia pun dia tak duduk. Dia akan tunggu bola, dia tengok bola sampai habis. Di situ tak ada orang tidur. Yang jaga garisang tak tidur, referee tak tidur. Semuanya. Itu perumpamaan seorang yang benar dengan Allah. Dalam ibadat dia bersungguh. Dia sungguh-sungguh. Tak adalah bila solat ngantuk. Time solat je nak nguap. Mengaji Quran je menguap. Dia tak benar lagi dengan Allah. Dia kena benar, bersungguh. Sebab itu kita kena sentiasa mencari resepi macam mana nak bersungguh dalam ibadat. Kita kena sentiasa mencari motivasi macam mana nak bersungguh dalam ibadat. Kita mesti mencari solusi macam mana nak bersungguh dalam ibadat. Kita mesti mencari apa sahaja kekuatan. Sebab itu bila Rasulullah ajar kita solat, Nabi kata apa? Sallu salatan muwaddi'. Solatlah seperti solat selamat tinggal. Seolah-olah dah tak solat lagi kita. Bila mana kita solat, barangkali ini solat tak akhir saya. Bila mana kita berpuasa, barangkali ini puasa tak akhir saya. Bila kita mengaji Quran, barangkali inilah mengaji Quran tak akhir saya. Bila saya berzikir, barangkali inilah zikir tak akhir saya. Bila saya buat kebaikan sedekah, ini mungkin sedekah tak akhir saya. Ambillah. Semua benda-benda taat, kita cuba mencari motivasi dengan menganggap barangkali inilah amalan tak akhir saya. Waktu saya ziarah sahabat-sahabat saya, barangkali ini ziarah tak akhir saya. Maka saya memperelokkan ziarah. Waktu saya ziarah mak saya anggap barangkali ini ziarah tak akhir saya. Maka saya memperelokkan dan menjadikan masa berkualiti. Tak adalah namanya ziarah mak ayah kat kampung, tapi pegang telefon lebih lama daripada tengok wajah mak ayah. Cerita cuti sekolah, tengok ayah Ustaz, tengok mak. Jadi kita pun cuti nak balik kampung. Jadi kuliah kita pun cuti Ustaz, kita nak balik kampung. Sebab apa? Nak tengok mak. Sampai kat kampung tengok telefon. Mak ni tak tengok telefon, dia tengok. Jadi biar kita benar dalam segala ketaatan kita pada Allah. Jadi kalau saya katakan saya nak buat sesuatu ibadat, saya sentiasa menganggap ini mungkin ibadat tak akhir saya. Kan itu satu cara untuk motivasi. Dan itu yang diajar kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan sallu salatan muwaddi'. Solatlah kamu sebagaimana solat orang yang akan meninggalkan dunia ini. Solat selamat tinggal. Ya, kalau saya qiyamul lail malam ini atau semalam, ketika qiyamul lail, barangkali ini qiyamul lail tak akhir saya, sebelum saya dijemput oleh Allah, pasti saya akan bersungguh-sungguh. Dan benar pada Allah juga kepada perkara yang ketiga ialah akhlak. Bila kita sebut akhlak, kita benar kerana Allah. Ini benar kita cari pahala di sisi Allah, bukan sebab kita berakhlak untuk kita dibalas balik. Saya hantar makanan ke jiran sebelah, bukan supaya jiran sebelah hantar balik makanan. Dia tak hantar pun saya tak kisah. Sebab akhlak ini Allah janjikan pahala pada saya. Saya bila orang buat jahat pada saya buat baik pada dia, tanpa mengharapkan dia akan buat baik pada saya. Kenapa? Ini akhlak. Akhlak menjadikan kita sempurna dalam buat kebaikan walau pada orang yang memusuhi kita. Dan ini yang disebut oleh Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Akhlak ni menuntut kita buat baik pada orang yang tak balas kebaikan kita. Yang tadi ialah orang jahatkan kita, kita pun buat baik.
Yang kedua, akhlak menuntut kita buat baik tanpa menuntut balasan daripada orang yang sama. Dan akhlak juga, akhlak yang benar dengan Allah, bila mana kita buat baik, kita tak mengharapkan dia memuji atau berterima kasih ke kita. Sebab kita dah harap ganjaran di sisi Allah. Terima kasih awak ni picisan je. Kalau awak tak terima kasih, okey. Akhlak kita dengan Allah, itu sifat akhlak kita yang Allah tuntut dan ajar. Sehingga bila mana kita buat baik, kalau kita tak dikenal dia pun kita tak kisah. Sebab kita benar dengan Allah. Kalau saya buat baik, orang tak tahu, apakah terkurang kebaikan saya? Apakah terkurang balasan Allah pada saya? Maka ini akhlak. Kerana bila kita berakhlak, zahirnya dengan manusia, Allah, Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak baik. Zahirnya waktu kita berakhlak dengan manusia, hakikatnya ialah kita menagih di sisi Allah. Contoh bila kita buat baik, katakan kalau kita tolong orang, bukan kita minta dia tolong kita, kita minta Allah tolong kita. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Allah menolong hamba yang mana hamba tadi menolong saudaranya. Waktu saya tolong orang ni, saya bukan minta dia tolong saya balik, saya minta Allah tolong saya. Waktu saya buat baik pada orang ni, bukan saya nak orang ni buat baik pada saya, tapi Allah buat baik pada saya. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Buatlah baik pada manusia bagaimana Allah buat baik pada kamu. Sebab tu orang yang benar, dia sentiasa mendapat lebihan daripada apa yang dia lakukan. Tuan-tuan, kita kalau ulur makanan ke jirang supaya dia ulur balik, barangkali dia ulur lebih kurang kita lah. Dia pun congak-congak kira-kira, kita bagi dia ondeh-ondeh 7 biji. Dia pun bagilah kuih lain, karipak 7 biji. Dia kira 7. Sebab dia bagi kita 7. Kita bagi dia dengan pinggan, dia pun bagi dengan pinggan. Kita bagi dengan plastik, dia pun bagi dengan plastik. Sebab kita harap dengan manusia, kita mungkin dapat sama atau bawah. Kita hantar ondeh-ondeh di 7, dia hantar kita pulut lepa 2 je. Sebab itu pulut lepa ni mahal, ondeh-ondeh murah, RM1.4. Kalau tu 7 tak apa RM2. Kita pulut lepa sebatang RM1. Kita atau 2. Sebab kita nilai harga. Ada orang nilai kuantiti, ada orang nilai harga. Tapi kalau saya beri kerana Allah, baiklah ondeh-ondeh 7 ni beri. Tanpa saya fikir pun dia nak balas tak balas, saya nak pahala. Sebab berbuat baik pada jiran tanda beriman. Iman kita meningkat bila kita boleh buat baik pada jiran. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia muliakan jirannya. Saya gunakan hadis ini untuk bila Rasulullah SAW beritahu iman orang tu meningkat bila dia buat baik pada jiran. Maka saya nak tingkatkan iman saya. Maka saya pun bagilah kuih. Katakan, tak pernah saya fikir dia balas atau tak balas, saya bagi je. Maka Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Maka kalau Allah balas, dia tak akan kira macam banyak mana kita bagi tu. Dia beri lebih daripada apa yang kita lakukan. Sebab itu selagi mana kita berakhlak dengan manusia, mengharapkan manusia, kita cuma akan dapat sama dengannya atau kurang. Tapi bila kita buat kerana Allah, sebab yang balasnya bukan orang tu, Allah, maka Allah beri lebih baik. Dan kita berakhlak dengan orang, maka Allah tunjuk, Allah jadikan semua orang memuliakan kita. Dan ini yang disebut dalam doa Nabi Allah Ibrahim AS, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan bagiku lidah-lidah yang benar. Jadikan bagiku lidah-lidah yang benar pada semua manusia. Maksud lisana sidqin, artinya kalau orang puji, dipuji betul-betul, bukan kerana mengampu, bukan kerana sesuatu. Maka kita mendapat pujian yang sebenar, yang Allah campakkan kasih sayang manusia pada kita. Akhirnya orang yang sayang pada kita doa untuk kita. Dan kita boleh kenal orang ngampu kita, dia tak akan doa untuk kita. Orang berbuat baik dengan kita sebab dia mengampu, dia tak akan doa untuk kita. Tapi orang buat baik pada kita kerana Allah, dia akan doakan.
Kita tak payah kata jangan lupa doakan saya. Dia memang doakan kita. Kalau seorang yang benar-benar persahabatan, benar-benar baik dengan manusia, antara kebaikan yang dia tak akan lupakan mendoakan untuk saudaranya. Sebab tu dalam doa disebut fulan bin fulan, ya Allah engkau rahmati orang ni disebut. Disebut seorang-seorang orang yang dikasihi kerana Allah. Dia akan sebut. Tanda dia benar dengan Allah dan dia benar dalam persahabatan. Baik, ini sifat benar yang kita dituntut memilikinya. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, jadikan kamu di kalangan orang yang benar. Dalam firman Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin. Baik, as-sadiqin kita dah sebut pada 3 cabang. Pada i'tiqad dan iman, akidah, pada ketaatan pada Allah dan kepada akhlak kita. Kenapa kita nak sentiasa bersama dengan orang benar? Kerana orang yang benar ini, maka orang ni lagi yang berada pada kamalul ikhlas, kesempurnaan ikhlas pada Allah. Sebab dalam definisi sidqiyah, benar, ialah orang yang berada pada ikhlas paling tinggi sekali. Dia dah ikhlas. Tapi bila dia berada pada kamalul ikhlas, yang keikhlasan yang lebih tinggi, maka dia mendapat darjat atas semua perkara yang hatta walau dia tak buat tapi dia dapat, walau dia tak buat. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqi ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imata ala firashihi. Siapa yang minta dengan Allah untuk mati syahid dengan sebenar, Allah akan menyampaikan dia kepada martabat orang mati syahid walaupun dia tak mati syahid. Tuan-tuan, kita ada benda yang saya katakan kita tak mungkin sampai dengan perbuatan. Hatta kita mungkin tak berpeluang buat. Tak berpeluang buat. Tapi bila kita ada sifat benar dengan Allah, kita dapat pahala macam orang buat. Dan kita sampai darjat yang tak mungkin kita sampai dengan perbuatan. Ini disebut oleh Rasul bila kita niat nak mati syahid dengan betul. Walau kita tak perang, tak masuk medan perang. Kemudian kita mati biasa, mati cimani darah tinggi, mati batuk kering, tapi martabat jenazah kita ialah mati syahid. Hebat orang ni. Walau dia tak pergi haji, dia tak ada duit, tak mampu, dia ada niat nak pergi haji. Atau dia nak pergi haji tapi dengan SOP yang ketat macam ni, dah 2 tahun tak terpilih, tapi dia tetap punya niat yang kuat, maka Allah sampaikan dia kepada haji walau dia tak pergi haji. Banyak mana kebenaran, sifat benar menyampaikan seorang pada kedudukan yang tak mungkin sampai. Tetapi kita ni kalau benar cinta pada Rasulullah, kita bersama Nabi. Itu yang Rasulullah menyatakan. Bila Rasulullah menyatakan anta ma'a man ahbabt, kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Sayang ni memerlukan sifat benar, bukan cinta palsu. Kalau kita sayang, contoh bila waktu kita mula-mula sayang bini kita tu, sayang sungguh lah. Sekarang pun sayang lagi, sayang banyak lah. Mula-mula kita jumpa, kita yang membibitkan rasa cinta sehingga ke jenjang pelami, sehingga kita kahwin. Sifat tu kita sayang sungguh, dengan kira kita tidur pun tak boleh ni. Ni kalau dapat mesej misalnya, dia punya senyum sampai ke telinga, kerana orang yang disayangi. Di situ kita rasa bagaimana ikhlas sayang kita, sehingga kita tak nampak yang lain melainkan yang ni. Waktu orang tu bercinta dengan seorang, dia tak akan nampak orang lain, dia nampak orang ni. Baik lelaki, baik perempuan. Maka sama juga bila seorang letak cinta pada Nabi SAW, maka dia tak akan nampak ikut amalan lain melainkan nak ikut amalan Rasulullah. Itu sibuk dia bagaimana nak mengetahui cara amalan-amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang nak buat.
Tuan-tuan, sebelum kita cerita ikut amalan orang tu, orang ni, amalan Rasulullah nombor 1. Kita buat dulu. Itu tanda kita cinta pada Nabi SAW. Maka orang ni, bila benar dia buat, dia akan bersama dengan Rasulullah akhirat kelak. Sama, ia sama. Siapapun yang dia tidak berkemampuan buat sesuatu, tidak berkesempatan buat sesuatu, atau terhalang buat sesuatu, namun niatnya benar, Allah akan sampaikan dan Allah jadikan dia bersama dengan golongan itu. Tak ada orang miskin, kata Rasulullah. Dia tengok orang kaya. Orang kaya itu baik. Dah lah kaya ada agama. Ini kaya pergi kuliah ni. Maka semua kebaikan dia buat. Dia pun terasa, ya Allah, kalau aku kaya macam dia, aku nak buat macam dia. Maka dia dapat pahala sama orang tu, walau dia tak buat. Tapi dia ada sifat benar untuk buat macam tu. Dan kita boleh tahu kan benar, bila benar Allah uji dia dengan kekayaan, dia buat betul macam orang tu, bukan lebih baik. Bukan lebih baik. Sebab tu ada satu kisah. Seorang lelaki, dia lelaki Badui, dia berperang bersama Nabi SAW. Bila sudah perang, Rasulullah menyuruh sahabat beri harta ghanimah. Dia kata, ini harta sebab kita menang perang, ambil bahagian awak. Sebab dalam Islam, siapa pun menyertai perang, maka dia dapat ghanimah. Allah ma'ilah, melainkan bila suasana zaman berubah sebab para tentera dibayar gaji. Zaman Nabi SAW, tentera tak dibayar gaji. Semua umat Islam tentera. Tidak pernah ada negara yang menjadikan semua rakyatnya tentera, melainkan zaman Nabi SAW. Kalau dulu tentera mesti dia dah khusus umur berapa tahun, pakaiannya, diberi gaji, dijadikan golongan elit dalam kerajaan sebab zaman-zaman perang. Tapi Nabi SAW tak buat macam tu. Nabi tak pernah khususkan siapa tentera, tapi semua orang tentera Islam, untuk menunjukkan rasa tanggungjawab semua. Dan kaedah inilah yang berjaya menjadikan negara itu kuat. Sebab kalau kita guna kaedah tentera itu cuma tentera, akhirnya tentera ni boleh dibeli. Akhirnya tentera ni dia tak ada patriotik yang tinggi sebab dia bayar gaji. Kalau orang sana berapa tinggi, itu belum perang dah serah diri. Belum perang, serah diri dah, sebab nak jaga jawatan dia. Tapi Rasulullah buat satu benda yang tak pernah terfikir oleh mana-mana ahli pemerintah dunia, bahawa negara ini tanggungjawab rakyat semuanya. Maka semualah tentera. Semua tentera, even perempuan, even kanak-kanak, semua tentera. Maka Rasulullah SAW menyuruh semua keluar. Nabi tak pernah kata, mu tak boleh, mu tak boleh. Tak ada istilah kena tinggi berapa meter, mesti tangan lurus, dada kembang besar. Tak ada. Antara kalangan tentera Islam ada yang renek, ada yang kenik, seperti Abdullah bin Mas'ud, yang dia punya betih halus, orang kecil. Ada yang mungkin umur dia 16 tahun, seperti adik Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang tempang, seperti Amr bin Jamuh, tempang. Ada yang tua, ada yang buta. Belum pernah dalam sejarah tentera buta, belum pernah. Ini Abdullah ibn Umi Maktum, tentera Islam yang buta, pergi perang buta. Tentu kalau kita fikir logik, dah buta perang buat apa? Perang bukan sekadar fizikal dan bukan sekadar mental. Perang, musuh akan melihat tanggungjawab negara tadi terhadap, tanggungjawab tentera tadi terhadap negara. Bila musuh tengok tentera di kalangan semua rakyat, mereka tahu negara ini benci untuk dijajah siapa pun. Tetapi bila negara tu dia nak jajah, dia akan wujudkan satu kelompok yang mengalu-alukan kedatangan dia. Kalau tuan-tuan baca sejarah penjajahan, dia akan create rakyat yang menyokong dia. Jepun waktu nak serang Malaya, tanah Melayu, dia buat dulu orang-orang yang suka Jepun atas nama dasar pandang ke timur, Asia untuk Asia. Itu slogan dia, Asia untuk Asia. Orang Melayu kata betul tu, kenapa nak bagi Mak Saleh, bagi Inggeris? Kita sama Asia, Jepun, Asia. Kita pun fikir, akhirnya dah haram jadi tali barut Jepun, maka barulah Jepun masuk Malaysia, sebab ada tali barutnya. Ada orang suka Jepun. Sama juga Inggeris, waktu dia masuk, ada yang suka Inggeris. Bila ada yang suka Inggeris, akhirnya bekerja dengan Inggeris. Daripada driver,
Kerani sampailah semua jawatan. Jadi tentera untuk Inggeris. Tetapi ini skema penjajahan. Siapa yang mengaji sejarah dia tahu bagaimana mereka membina sistem penjajahan dengan jajaran yang melibatkan rakyat setempat. Tapi Rasulullah ajar kekuatan tentera bila semua rakyat adalah tentera. Yang hari ini mereka namakan tajnid, tentera kerahan. Tapi tentera kerahan masih lagi dalam sifat tentera khusus sebenarnya. Atau kalau negara kita guna kaedah tentera simpanan. Kalau Singapura guna tentera kerahan, tajnid. Banyak negara seperti Israel, negara haram Israel gunakan tajnid, kerahan. Setengah negara menggunakan tentera simpanan. Macam kita ada tentera wataniah, itu simpanan. Tajnid bila mereka latih beberapa rakyat, sebelum rakyat, bila rakyat itu masuk universiti, mereka tak boleh kerja, mereka khidmat servis 2 tahun untuk dalam ketenteraan. Itu panggil tajnid, dipanggil tentera kerahan. Tapi dalam Islam, istilah itu tak ada. Kerahan pun tak ada. Tentera khusus pun tak ada pada zaman Nabi SAW. Semua rasa kelebihan berjihad pada jalan Allah untuk mati syahid. Itu yang dia ajar. Mati syahid, ganjaran paling besar. Namun begitu, walaupun nak mati syahid, Allah tak pernah jadikan ibadat ini cuma dapat ganjaran akhirat. Allah beri dunia kerana Allah tahu sifat manusia macam mana. Maka datang ghanimah yang dihalalkan kepada umat Islam. Maka Rasulullah beri pada Badui ini. Badui ini datang bawa harta ghanimah, dia letak balik. Ya Rasulullah, bukan sebab ini aku berperang. Aku berperang untuk sebab ini. Dia tunjuk kelebihannya. Yang ini untuk mati syahid. Untuk mati syahid aku tak nak harta. Lihat sifat benar. Kata Nabi SAW, in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu benar dengan Allah, Allah akan mengkabulkan permohonan kamu. Memang dia benar. Akhirnya untuk peperangan seterusnya, benar dibawa orang ni jumpa Rasulullah dengan panah melekat di lehernya. Seperti ditunjukkan. Ditunjuk situ-situ. Lalu kata Nabi SAW, dia bersifat benar. Maka Allah benarkan dia. Nabi tanggalkan jubahnya. Dan Nabi pakaikan pada syuhada ini. Dia dalam mulia mati syahid, dimuliakan dengan jubah Rasulullah. Dan Rasulullah yang menguruskan pengkebumian dia. Tetapi bila seorang tu benar dengan Allah, Allah beri lebih pada itu. Sebab itu kita nak membina dan menjana sifat benar. Saya kalau buat akhlak, saya nak benar-benar kerana Allah. Bukan sebab orang ni puji saya, orang masuk dalam Facebook ke, ataupun orang kata saya baik. Tak, saya nak pahala si Allah. Maka semua benda Allah akan beri pada saya. Saya bila buat ibadat pun sama. Saya bukan buat ibadat, sebab apa buat ibadat? Ya, saat nak murah rezeki, saat duha. Saya buat ibadat ni ialah biar terlepas segala musibah. Tak, kita nak lebih tinggi pada itu. Saya dah sebut tadi, as-sidqu sifat benar ialah kamalul ikhlas. Ikhlas yang sempurna. Ya, orang yang solat duha nak rezeki, apakah dia tidak ikhlas? Ikhlas. Tapi kita nak ikhlas yang sempurna. Dia mereka dah buat benda ikhlas. Tidak salah. Dalam hak ibadat, mereka berniatkan untuk mendapat habuan dunia yang Allah janjikan. Dan mana disebut taat akan menyebabkan rezeki bertambah. Ia disebut dalam hadis yang banyak. Dosa menyebabkan rezeki tersekat. Innal abda la yuhramu minal rizqi bizambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan dihalang mendapat rezeki sebab dosa dibuat. Maka saya tak nak buat dosa, takut rezeki saya terhalang. Apakah ia tidak ikhlas? Ya, dia ikhlas. Tapi kita bercakap tentang kamalul ikhlas, kesempurnaan ikhlas. Maka kalau saya solat duha, kalau saya solat isyraq, kalau saya solat apa-apa, solat masnunah, solat sunat, kerana Allah, supaya saya diredai Allah, untuk bersyukur pada Allah SWT. Saya bersedekah bukan untuk orang tu balas, sebab saya bersyukur pada Allah, Allah bagi saya rezeki yang banyak. Maka Allah ajar saya bersyukur, maka saya akan berikan. Orang tu tak nak terima kasih, saya pun tak kisah. Orang tu tak nak tulis pun saya buat baik pada dia, saya pun tak kisah. Sebab saya as-sidqu dia. Dalam semua benda-benda yang berupa ketaatan kita pada Allah, maka kita tidak pernah memikirkan mana-mana habuan dunia dan manusia. Tapi Allah ini as-sidqu. Sebab itu bila kita buka Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang orang yang benar dengan firman-Nya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Dan surah Yunus ayat yang kedua kata Allah, berilah khabar gembira kepada orang beriman, mereka sentiasa berada pada telapak kaki yang benar di sisi Tuhan mereka. Qadama sidqin, yakni sentiasa Allah pelihara ketaatan dia. Kata orang kalau dia benar dengan Allah, antara tanda dia benar dengan Allah, Allah jaga ibadat dia sehingga dia tak pernah miss. Maksud kita istiqamah. Kita nak tengok orang yang ada karamah sebenar, bukan cerita jajaan murah, cerita hujang tak basah, itu cerita jajaan murah. Yang sebenar-benar karamah seorang bila kita nampak dia istiqamah dalam ibadat. Ni kalau jenis baca Quran sejuzuk sehari, memang sejuzuk sehari istiqamah atau lebih. Ini kalau jenis jaga qiyam mulai dia sampai ke mati. Kalau jenis bersedekah dia sampai mati. Kalau jenis menuntut ilmu sampai mati. Sebab tu saya jumpa seorang yang menuntut ilmu sampai mati. Walaupun dia sudah pun, dia dah ustaz, ngaji rajin. Kadang-kadang ditumpangkan saya belajar. Dia bayangkan dia umur 70 lebih, dia masih mandu kereta. Dan dulu waktu kita belajar, kita tunggu tepi jalan. Takut-takut ada orang ambil kita, ataupun harap orang lain ambil untuk hantar ke tempat pengajian. Sebab kita masa belajar tak ada kenderaan. Keluar asrama, duduk tepi jalan. Pakai kopiah lah, kena pakai kopiah. Sebab tanda orang nak belajar. Pakai cab, tak ada orang nak berhenti. Okay, dia pun berhenti tengok. Tanya, nak pergi mana? Saya kata, saya nak pergi belajar. Oh, saya pun nak pergi belajar. Tempat mana? Saya sebut tempat tu. Dia kata, saya pun nak pergi tempat tu. Tapi bila kita benar niat kita tu, Allah hantar orang yang sama macam kita. Maka dia pun bawa saya pergi belajar dengan guru kami waktu itu, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombeng, seorang ulama Patani. Ngaji kita Iqna, ngaji kita Alfiyah, ngaji kitab Subulus Salam. Ini antara kitab saya belajar dengan beliau. Duduk ngaji. Setiap hari tu ditanya saya, memang setiap hari awak datang? Memang selalu nak pergi? Saya kata, ya nak pergi. Tak apa, awak tunggu tepi jalan, saya ambil awak. Maka setiap hari waktu belajar, saya akan tunggu tepi jalan. Maka kita pun jadi baik. Waktu itu kita umur belasan tahun, dia umur 70 lebih, ada 74. Saya kata, pakcik siapa? Saya ustaz. Saya ustaz. Dia sebut nama dia ustaz. Dia kata, ada satu lagi tempat pengajian yang bagus, awak kena pergi. Saya kata, boleh. Awak tunggu, saya ambil. Saya tunggu lagi, dia pun ambil. Pergi belajar guru kami, dia Ustaz Lambak, menantu sulung kepada Tuan Guru Haji Abbas kat Tok Jiring. Ngaji pondok dia. Belajar kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafi A'immah. Dan beberapa buah kitab dia mengaji. Kemudian kita ada satu lagi tempat mengaji. Mengaji apa pula? Kitab Mughni Muhtaj. Maka salah seorangnya namanya Datuk Zubir, mantan mufti Terengganu. Tapi dia mengaji ni semua orang tua, tak ada budak. Tak apa, saya pergi juga. Pergi dengan sahabat saya, kita dua orang budak, yang lain semua tua-tua. Duduk mengaji kitab Mughni Muhtaj oleh Imam Asy-Syarbini, Khatib Asy-Syarbini. Syarah kepada kitab Iqna, Matan Abi Syuja'. Syarah kepada Matan Abi Syuja', dan syarah kepada kitab Iqna je sendiri. Duduk belajar. Kita pun ikut dengan dia ni. Dia sentiasa tunjuk mana tempat baru, ikut. Sampailah dia meninggal dunia. Bila Allah nak muliakan kematian dia, orang pun beritahu saya, fulan meninggal dunia. Kawan apa? Saya kawan dengan orang tua betul. Kita umur belah, dia umur 70, tu kawan. Ni bukan bayi ayah, bayi tok. Maka saya pun nak pergi tempat dia mati. Ya Allah, mudahkan urusannya. Saya sampai ke tempat dia mati, dikebumikan. Dan saya lihat ramai ulama datang, semua guru-gurunya. Tetapi dia dapat kemuliaan, guru-guru datang untuk menyaksikan pengebumian dia. Dia mati dalam keadaan dia menuntut ilmu. Maka kita tahu inilah dia karamah. Bila seorang tu benar dengan Allah, Allah jaga dia sampai ke tua. Kita kadang mengaji tak sempat aling lagi, berhenti dah. Aling pun tak lagi, berhenti. Kita tuan-tuan cuma ada dua pilihan.
untuk jadi orang yang dipandang oleh Allah? Belajar atau mengajar? Dua je. Kalau kita dah rasa macam penat dah belajar, ngajar pula. Kalau mengajar lagi penat, belajar balik. Lagi mana kita berada pada dua benda ni, lagi tu Allah pandang kita. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i, an-nasu sinfan, alimun atau muta'allimun. Yang namanya manusia cuma dua. Sama ada alim atau yang belajar. Itu je manusia. Yang lain bukan manusia. Maksudnya dia tak akan mencapai kemanusiaan yang sebenar. Sebab manusia ni kena sentiasa dididik, dimaklum, diberitahu. Tentu kalau kita kerja syarikat besar-besar, belum kerja di briefing dulu. Tiap-tiap hari briefing. 5 minit, 10 minit. Walau kita dah tahu ni, tapi itulah cara dia, briefing. Kita naik kapal terbang. Naik je kapal terbang, dia mesti ada briefing keselamatan. Walaupun kapal terbang jatuh, tak pernah orang selamat. Tapi briefing keselamatan, okey, cara tarik ni, cara bernafas. Kita duk tengok. Begitu briefing dia buat. Kerana itu benda yang memuliakan seseorang. Tetapi kalau briefing tu kita terpaksa tengok walaupun natijahnya gagal. Natijah macam saya katakan, kapal terbang berilah taklimat keselamatan macam mana pun, dan terempah mati semua. Dia nisbah selamat kalau kapal terbang jatuh inilah 0.00000%. Tak satu pun tu. Ada satu pesawat terempas. Ini kalau terempah betul lah. Kalau setakat tergolek dekat airport, okey. Yang memang terempah jatuh. Jatuh kat gunung, jatuh kat laut. Ya, kalau hidup ni semuanya begitu luar biasa. Bila ada satu pesawat terempah di Sudan, yang terselamat cuma bayi berumur 2 bulan. Lain semua mati. Yang terempah di Sudan, bayi umur 2 bulan. Tetapi bila pesawat di Sudan, masa tu Sudan ni ada Sudan Selatan, Sudan Utara, bergaduh antara Sudan yang dikuasai oleh orang Islam dengan Kristian. Waktu itu Kristian dipimpin oleh John Garang. John Garang. Dia pun naik kapal terbang untuk misi seterusnya. Akhir terempah, mati semua. Yang Garang pun mati juga. John Garang. Nak beritahu, walaupun kita nikmat keselamatan, walaupun kenderaan yang paling tinggi tahap keselamatan dia kapal terbang. Ni engineer dia kena cek dulu. Yang ni kena cek. Sebelum terbang tu, dia cek semua. Supaya tak berlaku apa-apa. Habis juga. Tetapi ini kan pula keselamatan akhirat yang Nabi jamin. Yang selamat akhirat, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Sebab dia sentiasa dalam ingatan Allah. Kita duduk belajar, paling kurang pun kita diingatkan dengan Allah. Didengar firman Allah, didengar sabda Nabi SAW. Kita dengar perkataan-perkataan baik, perkataan yang memotivasikan agama kita. Sebab itu Imam Syafi'i kata manusia ni cuma dua. An-nasu sinfan. Sama ada kamu nak jadi orang alim atau nak jadi orang belajar. Dua. Jangan jadi yang ketiga. Tiga apa? Mengajar pun tidak, belajar pun tidak. Habis nak jadi apa? Nak jadi orang juga. Kamu tak akan penuh orangnya. Sifat kebinatangan kamu menguasai. Dalam diri kita ni ada sifat kebinatangan. Bila sifat kebinatangan ini tidak ditundukkan, maka benar-benar kita lebih teruk pada binatang. Sebab itu cenderung kita bergaduh macam binatang. Cenderung kita marah macam binatang. Semua sifat-sifat yang menjadikan kita bermusuh dengan orang ialah sifat kebinatangan. Ini disebut sebagai an-nafsul bahai ataupun bahimiyah, jiwa kebinatangan. Bila Imam Al-Ghazali rahimahullah membagikan jiwa kita ni kepada jiwa kebinatangan, jiwa malaikat. Jiwa malaikat, jiwa taat tadi bila kita solat, buat benda baik, itu jiwa malaikat. Manakala yang suka gaduh-gaduh ini jiwa kebinatangan. Sebab itu banyak dalam ayat Al-Quran Allah memberi takbir manusia seperti binatang. Masaluhu kamasalil kalb. Bandingannya seperti anjing. Dan ayat lain Allah Ta'ala menyatakan ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Dan ayat lain Allah memperumpamakan manusia masul himar yahmilu asfara, macam kaldai pikul beban. Kita baca Quran banyak perumpamaan manusia dengan binatang. Kerana dia sebut sifat syahwat binatang tu memang ada pada kita. Sebab tu kalau kita tengok alam binatang, alam kita, dia sebut suka bergaduh, jaga kawasan, ini semua sifat binatang. Binatang dia kencing sana kencing sini untuk tanda kawasannya. Masuk je perang. Ada sempadan. Itu sifat kebinatangan.
Sebab tu manusia paling banyak setiap negara belanja dalam bab pertahanan. Kita tengok tuan-tuan mana-mana negara kalau perbelanjaan ketenteraan bilion dan trilion. Ya, kuasa-kuasa besar trilion. Kita Malaysia pun bilion untuk tentera. Bilion, bukan sikit. Lebih banyak pada pendidikan. Lebih banyak daripada mana-mana sektor kehidupan kita. Loh, kita duk belanja besar tentera, tapi tak perang juga. Tapi bersedia untuk perang tu sentiasa ada jiwa manusia. Itu sifat kebinatangan. Dia bersedia. Kita belajar silat sampai ketua, tak bertumbuk pun. Gaduh bini je. Dia pun gaduh pakai mulut. 3 kali masuk wad, gaduh pakai mulut. Darah tinggi, jantung, heart attack. Tapi belajar silat, bengkong pelangi. Dia punya tali pinggang ni, tuan-tuan. Bengkong pelangi. Tuan-tuan pernah dengar? Belum pernah dengar. Bukan itang tu biasa je ni, bengkong pelangi. Dia punya tahap maha guru. Tiba-tiba masuk wad. Kenapa Tok Guru masuk wad? Siapa pukul? Bukan. Bini dia marah dia. Naik darah tinggi. Kenapa ni suami dia tak bagi beli langsir? Tu masuk hospital. Jeng otak dia. Padahal belajar taekwondo. Pak Dan tinggi lah. Dekat 7 dan tinggi. Perempuan. Tapi laki tak bagi beli langsir tu masuk hospital. Darah tinggi. Tak guna taekwondo dia. Tentang manusia, keinginan untuk berperang terlalu tinggi. Dan diri kita perang. Keinginan bergaduh terlalu tinggi. Tu ajak gaduh ramai datang. Ajak pergi kuliah tak ramai datang. Oh, ajak gaduh semua turun. Kadang tak sempat pakai kain pelekat. Dia bila gaduh ni, dan pakai celana luar pendek je, asal gaduh, turun. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita nak redakan sifat kebinatan, duduk pada sini. Andai kata kita perlu berperang, kita berperang dengan benar. Dengan menjaga etika dan akhlak. Ni kan kalau sebut perang, nak rosak semua benda, datang Rasulullah sahaja kita nak perang, boleh. Jangan cantas pokok, jangan runtuhkan bangunan rumah tempat tinggal, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang tak nak perang. Jangan kejar musuh yang lari, perang lepas tu. Perang pada orang nak perang tu. Yang duduk kat rumah jangan perang. Jangan duduk selongkar rumah dia untuk bunuh dia. Yang lari jangan dikejar. Yang tua jangan diburu. Yang duduk di rumah ibadat masing-masing jangan diusik, biar dia. Kaitan kita cuma lihat bagaimana Rasulullah mengajar minimum kerosakan. Sebab tu dalam Islam bila berlaku perang, minimum kerosakan. Kan itu bila Islam masuk satu negara, negara itu dimakmurkan. Tapi kalau musuh masuk, orang yang tak ada agama masuk negara, hancur semua. Dan tak akan dibangunkan. Dibiarkan menjadi padan jarak, padan terkukuh. Dibiarkan menjadi tempat yang tandus. Tapi Islam, kalau tuan-tuan baca secara Islam, Islam masuk satu tempat, mesti tempat tu akan ada universiti, akan ada bandar, akan ada orang alim, orang hebat di tempat itu. Masuk di Sepanyol, Sepanyol jadi negara hebat, lebih hebat daripada mana-mana negara Eropah ketika itu. Masuk di Mesir, Mesir jadi negara hebat. Masuk di Tunisia, Tunisia jadi hebat. Masuk di Algeria, masuk di Maroko, Maroko ni orang barbar. Barbar ni Badui, barbarian. Orang mak saya panggil barbarian. Arab panggil barbar. Suku ganas. Aku lihat bagaimana Maroko menjadi pusat ulama Islam yang terkenal. Kita dengar tokoh seperti Imam Ibn Khaldun, Imam Ibn Battuta daripada wilayah Marrakesh. Lahir bandar Tonjah yang hebat. Ya, Maroko kawasan Afrika yang menjadi pusat tamadun dunia disebabkan kedatangan Islam. Islam tak masuk negara di Afrika melainkan dia memajukan. Kerana Rasulullah SAW bila mengajar kita perang bukan melayang sifat kebinatangan, tetapi melihat nilai-nilai murni dalam peperangan, menyebarkan Islam sehingga negara itu dimajukan. Baik, kembali pada as-sidqu ma'allah. Baik, seorang yang benar-benar as-sidqu ma'allah, dikatakan bahawa Allah memberi khabar gembira, dia sentiasa berada dalam ketaatan pada Allah. Kan itu Allah sebut dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dalam surah Al-Qamar ayat 54 dan 55 Allah berfirman, orang yang bertakwa itu dalam syurga yang penuh kehijauan dan sungai yang mengalir, fi maq'adi sidqin, pada tempat yang benar di sisi Allah. Tempat yang benar, tempat yang paling layak baginya di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, kita duk cari kedudukan di sisi manusia. Kedudukan di sisi manusia palsu.
Kedudukan yang sebenar yang disebut sebagai sidqin, kedudukan di sisi Allah. Tapi aneh, dah kita masuk umur 70, 80, masih lagi mencari kedudukan di sisi manusia. Bila kita nak cari kedudukan kita di sisi Allah, yang merupakan kedudukan yang benar. Tentang kedudukan kita di sisi manusia, biar angkat macam mana pun palsu, fake, muzayyaf. Akhirnya dah tak ada pun orang kenang kita. Dulu namanya sastrawan negara, namanya profesor ulung, profesor negara. Dulu namanya semua pingat-pingat raja dan diraja kita dapat. Akhir bila kita mati, mana kita? Siapa lagi sebut nama kita? Isteri kita pun tak sebut. Anak-anak kita pun dah tak sebut. Sejarah kita pun tak dibaca. Ada tulisan sejarah, apakah dibaca? Manusia menulis tentang manusia, apakah sejarahnya dibaca? Semuanya tenggelam, habis. Tak tahu kenapa kita habiskan masa yang banyak mencari kedudukan di sisi manusia, yang kita tak dapat pulangan yang sebenar. Kenapa tak cari kedudukan di sisi Allah? Pulangan yang sebenar bila kita benar-benar mencari kedudukan di sisi Allah SWT. Baik, selepas menyebut tentang sifat benar, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang sifat tawakal. Apa itu tawakal? Kerana antara sifat orang yang benar, dia akan sentiasa bertawakal pada Allah. Tawakal ni maknanya kita memutuskan segala hubungan kita dengan sebab. Umpama macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan periksa, cikgu cakap periksa ni berlangsung selama 1 jam. Kita tulis jawapan kita, kita fikir perah otak kita, keluarkan hafazan kita. Masa pun habis. Okey, semua letakkan pen. Letakkan pen. Letak. Jangan tak. Apa maksud letakkan pen? Putus diri dengan sebab. Masa dah habis. Apa lagi kita boleh buat? Kita tak boleh ambil lagi pen tu, masa dah habis. Kita cuma boleh tengok dan mengharap. Mudah-mudahan betul. Kalau jawapan saya salah pun, mudah-mudahan cikgu tulis betul. Cikgu raik juga. Dia terlepas pandang ke atau sebagainya. Baik, begitu seorang yang tahu dia dah tak boleh buat apa-apa. Dan begitu maksud tawakal, memutuskan diri daripada sebab. Kita tahu kita tak boleh buat apa-apa, kita mengharapkan Allah. Kalau kita salah, Allah ampunkan. Kalau kita benar, Allah Ta'ala muliakan kita. Maka semua orang dalam ibadat, semua orang dalam ketaatan, semua orang dalam usaha, semua orang dalam ikhtiar, maka dia buat apa yang dia mampu buat. Dan kemudian semuanya diserahkan pada Allah tanpa melihat campur tangan dirinya. Dia mengharapkan kasih sayang Allah, belas kasihan Allah. Andai kata dia salah, dibetulkan dengan kasih sayang. Andai kata dia benar, diberi ganjaran yang sewajarnya. Maka hakikat ini menjadikan kita tidak akan beriman kepada sebab, tapi pada Allah. Akhir kita nampak sebab hanya satu keupayaan yang terbatas. Manakala kita melihat Allah ialah kuasa yang mutlak. Kalau kita melihat sebab sebagai satu keupayaan tidak terbatas, maka ia berlawanan dengan tawakal. Semua sebab ini satu keupayaan terbatas. Saya duk ceramah, nasihat, ini keupayaan terbatas saya. Yang sebenarnya yang beri hidayah Allah, termasuk kepada saya. Apa yang saya lakukan walau sehebat mana pun pada pandangan orang, ialah satu keupayaan yang terbatas. Ia mesti berkait dengan izin Allah. Sebab itu Nabi SAW, bila Rasulullah berdakwah sungguh-sungguh, menggunakan segala keupayaan, Allah turunkan ayat, wa ma'alaika illal balagul mubin. Wahai Muhammad, sehebat mana pun kerja kamu, kamu cuma menyampaikan. Kamu tidak boleh menguasai manusia. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tak boleh kuasai orang. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Bukan engkau yang beri hidayah, wahai Muhammad, tapi Allah. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan semua cara dakwah, sebagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu juga. Semua. Tapi semua mereka diingatkan oleh Allah, yang memberi petunjuk hidayah ialah Allah. Sebab itu ketika Nabi bersungguh-sungguh untuk beri hidayah kepada orang yang Nabi anggap lebih cerdik, lebih berfikir, orang-orang kaya. Dan Nabi SAW menganggap pada fikiran Rasulullah SAW, mereka akan lebih memenangkan Islam sebab orang kaya mudah. Datang sahabat-sahabat yang miskin. Ini Abdullah ibn Umi Maktum yang buta datang. Ya Rasulullah, ajar aku. Dan Nabi berpaling. Sebab Nabi nak fokus orang kaya ni dulu.
Orang berada ni dulu supaya impak dia besar. Allah nak mendatangkan impak itu bukan datang daripada orang ni, tapi orang ni. Siapa? Si buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sehingga turun satu ayat, satu surah, namanya surah Abas. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah bermuka masam dan berpaling bila dia didatangi oleh seorang lelaki buta. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sedangkan kamu tidak tahu, wahai Muhammad, dia datang untuk membersihkan dirinya, yang untuk beriman. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ada pun orang kaya yang kamu duk layang dia, mereka tidak mau nyucikan diri. Maka Allah nak beritahu kebaikan dakwah ini pada orang yang inginkan kebaikan ini, bukan kepada orang yang berpaling darinya, walau siapa pun dia. Ya, kadang-kadang bila Hikulas ditanya pada Abu Sufyan, siapa pengikut Muhammad? Lalu Abu Sufyan dengan bangga berkata, pengikutnya cuma hamba-hamba, orang miskin, orang yang tak ada apa-apa kedudukan di sisi kami. Adapun kami tolak. Lalu Hikulas kata, itu memang pengikut para Nabi. Ada para Nabi, mereka mencipta sejarah. Bila nak cipta sejarah, kalau ambil orang kaya hebat, dia tak akan cipta sejarah. Dia macam kita bola lah, tuan-tuan. Kita bola, kalau kita ambil pemain-pemain hebat, kita tak mencipta sejarah. Kalau bersejarah, mungkin sejarah biasa. Tapi kita ambil orang kampung-kampung yang orang tak kenal. Yang ambil orang mesin tebu. Ini ambil yang tukang potong rumput, chef kat dapur. Kita pun create dia, didik jadi pemain bola. Chef dengan skill chef dia. Yang potong rumput, skill potong rumput dia main bola. Tiba-tiba dia juara dunia. Ni baru buat sejarah. Orang yang tidak ada latar belakang bola, lalu dilatih menjadi seorang pemain bola yang hebat, makinlah dia sejarah. Rasulullah SAW didik para sahabat yang tiada latar belakang ketenteraan secara umumnya. Tapi dengan Islam mengubah mereka. Mengubah mereka. Bilal bin Rabah hamba menjadi pejuang yang hebat. Bilal sekadar hamba menjadi tukang bank yang hebat, sehingga namanya diabadikan sampai hari kiamat. Orang bank kita panggil Bilal. Bilik Bilal. Tuan-tuan, bilik dia merata-rata kat dunia. Bilik Bilal. Gelarang Bilal. Itu belum cerita anak nama Bilal. Yang keluar anak-anak bagi nama Bilal. Yang nama Muhammad Bilal ke Bilal saja. Ya, Islam mencipta sejarah daripada orang-orang yang seumpama ini. Sebab tu Hikulas kata, itu pengikut Nabi. Tetapi itulah tawakal Nabi SAW. Bahawa yang memuliakan kita Allah. Walaupun secara sebab zahir, ambil orang ni lah jadi agama kuat, ambil orang ni. Tak. Peraturannya, siapa yang nak pada Allah, orang ni kita nak ambil. Dan orang ni kita berikan apa yang Allah nak berikan. Maka orang ni yang akan Allah muliakan. Sebab itu Nabi SAW tidak mencipta kekuatan Islam dengan panggil semua orang tubuh besar, tubuh sasa, okey, perang. Tentera Islam, saya katakan tentera yang paling unik dalam dunia. Dia tak macam mana-mana cara orang ambil tentera hari ni. Tapi mereka semua ada sifat tawakal yang kuat dengan Allah. Dan Rasulullah sendiri punya sifat tawakal yang kuat dengan Allah. Akhirnya yang tawakal kepada Allah dengan memutuskan hubungan dengan segala sebab, segala makhluk, melainkan dengan Allah. Orang ni yang Allah beri kekuatan sebenar. Tetapi kita kalau bergantung pada sebab. Si anak bergantung pada ayah, si ayah bergantung pada anak. Bila mati salah seorang gila. Yang ni bergantung pada projek ni, bila projek tak dapat, gila. Cerita gila je. Manusia ni penuh kegilaan. Tetapi Allah nak selamatkan otak kita. Serah pada Allah. Walaupun kita ikhtiar, walaupun kita berusaha, natijahnya pada Allah. Kita tahu. Orang yang kuat tawakal kesan daripada iman pada qada dan qadar. Saya tahu saya buat apa-apa pun Allah yang tentukan. Saya buat apa yang menjadi bahagian saya untuk Allah berikan, Allah izinkan. Dan apa yang saya buat ialah suatu ikhtiar yang saya sebut tadi, ikhtiar yang bersifat terbatas. Tetapi keizinannya dan kejayaannya daripada Allah Ta'ala. Selagi mana kita pegang pada konsep tawakal yang hebat ini, selagi itu kita tak akan kecewa dengan hidup. Dan selagi itu kita tak akan dihina oleh mana-mana manusia. Tak ada orang boleh hina kita sebab kita tak bergantung pada makhluk. Kita bergantung pada Allah Ta'ala. Rezeki kita,
kemenangan kita, kekuatan, kesihatan kita, semuanya dengan Allah. Tapi dengan segala, setelah kita mengambil segala sebab-sebab, dan kita menganggap semua sebab itu ialah keupayaan yang terbatas yang Allah perintahkan. Ia bukan keupayaan yang merubah, ia keupayaan terbatas yang Allah perintahkan sebagai satu perintah. Saya ikhtiar ni kerana perintah Allah. Bukan saya menganggap ikhtiar memberi bekas kepada apa yang saya nak buat, tapi kerana ini adalah perintah Allah. Saya ambil dos ni kerana ini adalah perintah Allah untuk ikhtiar. Kerana itu jalan saya jumpa ikhtiar. Atau dengan jalan saya kurang bertemu dengan orang, itu jalannya. Tapi saya tetap bergantung pada Allah. Ikhtiar tidak mengubah apa yang Allah takdirkan, tapi ikhtiar satu perintah Allah yang saya jalankan. Allah suruh saya buatlah. Sebab Nabi kata, ibadah Allah tadawu, wa yang Allah berubat, maka saya berubat. Tapi saya meyakini yang menyembuhkan Allah. So, bagaimana kita melihat sesuatu usaha kita? Kerana itu orang yang bertawakal sentiasa kuat dan tidak putus asa, dan sentiasa diberikan jalan yang pelbagai, diberikan solusi yang banyak. Sentiasa dia mampu tersenyum kerana dia melihat apa yang lebih hebat pada itu, iaitu mengharapkan redha Allah. Tentang kita bila ikhtiar, bukan kita harapkan dunia, sebab kita tahu kita pun mati tinggal. Redha Allah. Kerana itu bila hilang dunia kita tak sedih, sebab kita tak hilang redha Allah. Yang kita bimbang hilang redha Allah dan keampunannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.